Jadi benda-benda sunnah yang dilakukan bukan sahaja menyelamatkan diri anda, tapi menyelamatkan bi'ah, menghidupkan suasana yang baru dalam kehidupan. Secara langsung memberi keberkatan dalam hidup, kerana kita membuat satu perkara yang sama dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ni kat rumah nak tanya pagi-pagi, kena ada mesyuarat. Lepas semayang kan, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, apa kita buat? Yang pertama kita zikir pagi. Ada setengah-setengah orang kata tak payah zikir, zikir sendiri-sendiri, doa sendiri-sendiri. Sebenarnya itu bukan cara yang terbaik. Kerana dalam hadis Nabi SAW yang juga sahih, Nabi sebut, man salat subha fi jama'atin, sesiapa yang salat subuh berjemaah, summa qa'ada yazkurullah, kemudian dia mengadakan zikir ataupun dia buat zikir, nescaya ini adalah sunnah yang diberkati oleh Allah. Dan kemudian summa shalla raka'atain, kemudian dia solat 2 rakaat, kanat lahu ka'ajri umrah wa hajj. Tamah Nabi kata, sesiapa yang dia solat, dia solat subuh berjemaah, syarat dia kena solat subuh berjemaah, lepas tu dia zikirlah apa-apa zikir yang paling baik. Nanti Hajar boleh kongsi satu zikir yang baik. Dan yang terakhir sekali, dia solat 2 rakaat. Biasanya waktu syuruk orang panggil kan, syuruk kan. Apa syuruk ni? Duk angguk-angguk tahu ke syuruk apa? Duk angguk-angguk. Okey, maksudnya syuruk ni waktu naik dia sikit matahari kan, maksudnya fajar kedua dia panggil. Jadi bila naiknya matahari tu, kalau kita tidak solat jemaah, kita akan jadi solat sunat duha. Tapi kalau kita solat subuh berjemaah, biasanya orang solat subuh berjemaah ni di mana? Di masjid lah biasanya. Sebab tu kita disuruh untuk buat solat sunat syuruk di masjid. Jadi bila kita zikir dan kita solat subuh zikir dan kemudian kita solat 2 rakaat, Allah Subhanahu Wa Taala memberi pahala tu kal haji wal umrah, seperti pahala haji dan umrah. Nabi sebut 3 kali, tamah, sempurna dan sempurna. Jadi ini satu sunnah. Kat mana lagi nak dapat pahala setinggi ni? Kan ada benda lain, jogging boleh dapat ke pahala seperti umrah dan haji? Bukan kita menafikan jogging tu kena buat kan, tak boleh juga tak sihat. Tapi beri priority kepada amalan-amalan sunnah dalam hidup kita. Tak elok juga kalau orang Islam ni gemuk, tak boleh juga. Kerana Rasulullah sepanjang hidup dia, bukan cakap ke abang ni, bergerak sungguh. Tak, bukan nak bagi terasa saya tak ada, abang pun bukan gemuk sangat pun, okey je, comel-comel gitu. Baik, jadi bila badan kita ini, Nabi SAW banyak dalam kehidupan dia, umur dia antara belas-belas dan puluh-puluhan tahun, sehinggalah di akhir hidup dia tu ada mungkin dia berisi sikit lah, disebut dalam Syama'il Muhammad. Tetapi majoriti hidup dia berada dalam keadaan yang tegak tubuh dia, handsome wajah dia, jaganya rapi ni pakaian dia. Nabi dia, kalau kita dengar Nabi Yusuf, bila orang perempuan bila dia lalu, yang potong bawang, potong tangan sekali, Nabi SAW lebih lagi daripada itu. Tak tahulah kalau dia ada hari ni, semua orang terpegun, dan mungkin kita juga akan mudah menerima ilmu agama tu secara langsung. Kan hari ni kalau ada orang handsome ni, hebat lah. Kita tengok Habib kan, Habib Ali handsome, dia bercakap sedap, kita tengok pun tenang. Bagaimanakah Rasulullah SAW? Lebih lagi lah daripada itu kan. Okey, kita sambung ke soalan kedua. Okey, saya tahu tentang sempena Maulid Rasul ni, kita nak mengupas tentang sunnah-sunnah, tapi kita punya tajuk adalah pesanan Rasulullah SAW kepada para wanita. So mungkin kita boleh sentuh sikit beberapa pesanan penting yang kita nak bincangkan, then only we go to all the sunnah yang kita nak highlight. Can we? Okay, then I need you to start that. Awak nak kongsi apa dulu? Okay, baik. Sunnah kepada wanita. Pesanan lah, sunnah boleh lah kan? Sunnah ni adalah apa-apa yang sahaja perbuatan, perlakuan dan juga tacit approval. Maksudnya yang dibenarkan oleh Rasulullah SAW. Ada sunnah-sunnah yang bukan dilakukan oleh Rasulullah pun ada, tapi dipanggil sunnah. Siapa dia? Siapa yang dikategorikan apabila dia melakukan satu perkara dikira sebagai sunnah? Siapa antara manusia ataupun antara pemimpin
Yang mana bila dia buat dikirakan sebagai sunnah juga. Siapa dia? Sahabat, betul? Siapa dia? Sahabat mana? Betul? Betul? Ada orang boleh jawab. Antaranya Nabi SAW sebut, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin addu 'alaiha bin nawajiz. Nabi kata, kamu kena ikut sunnah aku, sunnah khulafa'ir rasyidin yang telah diberikan hidayat oleh Allah kepada kamu. Addu 'alaiha bin nawajiz. Kamu gigit dengan gigi garham. Kita kalau nak kekeh orang, kita kekeh ke depan ke tepi. Nak bagi kuat ni. Kita nak gigit ayam kan, kita gigit kat tepi. Sebab gigi yang paling kuat, ada doktor kat sini, ada medical doctor, ni doktor PhD. Dia gigit gigi yang paling kuat adalah gigi garham. Abang tahu juga suka makan tak ada lah. Okey, baik. Sunnah yang disebut, yang dilakukan oleh Khulafa'ur Rasyidin. Siapa dia? 4 orang. Siapa dia Khulafa'ur Rasyidin? Abu Bakar Siddiq, Umar Al-Khattab, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Talib. Jadi mereka-mereka ini kalau dia buat satu perkara, dia juga dikirakan sebagai sunnah. Sebab tu ada bila disebut, antara perkataan yang Sayyidina Umar suka sebut, dia kata kulil haq walau kana murran. Kamu kata yang benar walaupun ianya pahit. Sekolah agama dulu abang. Satu bijak lah. Okey, baik, kita masuk pada topik kita. Bila kita sebut sunnah kepada orang perempuan ataupun perkataan, pesanan yang disediakan kepada perempuan, banyaknya perempuan ini disuruh berada di dalam rumahnya, kebanyakannya. Dan Al-Quran juga menyebut waqarna fi buyutikum wala tabarrujna tabarrujal jahiliyah. Dan dan beradalah orang perempuan itu di mana? Buyutikum. Buyut dia apa? Buyut bait, al-manzil, rumah. Maka perempuan ni banyak dipesan oleh Al-Quran sendiri, bahkan dipesan oleh Allah dan dipesan oleh Rasulullah supaya berada di rumah. Tapi kalau dia belum berkahwin ataupun dia belum ada apa-apa, maka bolehlah dia mencari membantu keluarga dia. Kerana ada hadis ataupun ayat Quran yang menyebut tentang ku anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah diri kamu dan keluarga kamu daripada api neraka. Jaga ni juga bermaksud memberi bantuan kepada mak ayah kita. Contohlah mak ayah kita uzur, lepas tu kita kata aku tak boleh keluar rumah, tak mau keluar rumah sebab agama tak bagi. Bukan begitu. Ada cara-cara yang disuruh selepas statusnya berubah, ataupun keredaan dan juga yang memberi berkat tu berubah dalam kehidupan dia. Baik, antara hadis yang masyhur Nabi SAW sebut, Nabi kata iza sallati mar'atu khamsaha wa sawmat syahraha wa ata'at zawjaha wa hafizat farjaha qila laha udkhulul jannah min abwab ma syi'ta atau kama qala. Mafhumnya Nabi SAW sebut tentang wanita. Nabi kata iza sallati mar'atu khamsaha, jika orang perempuan ni solat 5 waktu cukup, wa sawmat syahraha, dia puasa dengan penuh. Memanglah puasa, kebanyakan wanita tak bolehlah puasa penuh pada bulan Ramadan, betul tak? Sebab dia ada datang bulan. Tetapi kalau mereka usaha, wa sawmat syahraha wa ata'at zawjaha, dan dia mentaati suami dia, dan yang terakhir wa hafizat farjaha, dan dia menjaga kemaluan dia. Dalam arti kata yang lain, dia menjaga maruah diri dia. Nabi bagi tahu, pilihlah udkhulu min abwabil jannati ma syi'ta atau kama qala. Kamu pilihlah mana-mana pintu syurga yang kamu nak masuk. 4 benda. Untuk wanita, kita hari ni orang lelaki jarang sekali nak boleh pilih masuk syurga daripada mana-mana pintu. Jarang. Orang perempuan boleh dengan mengamalkan 4 perkara ni sahaja. Duduk rumah, taat suami. Sebab apa? Sebenarnya orang perempuan disuruh ataupun diberikan ganjaran sebegitu tinggi dengan perkara-perkara ni. Kenapa? Bukan mudah. Temptation untuk orang perempuan di zaman ini nak keluar rumah. Tengok kawan-kawan lain pergi lepak kat hipster cafe ke apa, kita nak keluar juga. Nak ambil gambar yang comel-comel dia. Perempuan ni suka kepada kecantikan. Innallaha jamil yuhibbu jamal. Dia suka tunjuk dia ni comel. Walaupun kadang-kadang tengok depan-depan tak comel mana pun, tapi dia suka untuk pamerkan diri dia sebagai cantik. Kerana itulah nilai diri dia. Dan bila duduk di rumah, doktor ada soalan.
Doktor pas soalan kat saya ni bukan orang biasa ni. Okey. Ya. Jadi bila orang perempuan nak puasa penuh pun susah. Mak kita masa dia datang bulan, dia masak dah untuk kita masa bulan puasa, masak. Dia penat tak penat orang perempuan ni. Time bulan Ramadan, lepas tu time dia ganti puasa pun dia masak juga untuk keluarga dia kat rumah. Disediakan. Lepas tu layan anak-anak lagi. Sahur lagi, kejut di pagi hari. Bukan satu benda yang mudah. Orang lelaki balik tidur terus. Abang kerja kuat kan, balik mesti penat hari nak tidur kata. Orang perempuan di rumah, bila dia mengamalkan kehidupan sunnah, dia juga lebih penat kemungkinan lebih daripada lelaki. Masak bukan semua orang boleh masak. Hari ni seorang isteri masak kepada suami dia, kepada anak-anak dia, keberkatan keluarga akan muncul. Sebab Nabi SAW kebanyakan hidup dia makan oleh isteri-isteri beliau. Masakan tu. Wa sawmat syarha wa ata'at zawjaha wa hafizat farjaha. Dia jaga kemuliaan diri dia, dia jaga maruah diri dia. Bukan satu perkara yang mudah juga. Kan kadang-kadang ada sepupu-sepupu kita datang rumah, ataupun yang bukan mahram datang ke rumah. Tak boleh kita dedahkan aurat sebenar-benarnya, tetapi dia pakai juga tudung dalam rumah. Mak buat pula kawan kita. Abang dulu ada bawa kawan-kawan lelaki masa muda-muda kat rumah. Siapa yang masak selalu untuk tamu lagi? Mak. Bukan mudah untuk seorang ibu menjalankan tanggungjawab dia. Sebab tu kalau dia jalankan dengan sepenuh-penuhnya, menjalankan dengan penuh amanah, Allah bagi dia pilih, masuklah mana-mana pintu syurga yang kamu kehendaki. Tinggi sungguh nilai seorang wanita apabila dia berlandaskan hidup dia pada syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan saya nak tanya, perhiasan rumah ni banyak perhiasan ni kan, cantik, sofanya cantik, tapi dalam banyak-banyak perhiasan, apakah perhiasan yang paling solehah ataupun paling menarik yang Allah sediakan di dunia ini? Wanita solehah. Betul ke? Hadis dia apa? Baca sikit Doktor. Betul lah tu, sahaja saya menggurau. Baik. Nabi SAW sebut dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi kata, ad-dunya mata'un. Dunia ini perhiasan. Wa khairu mata' al-mar'atu salihah. Dan sebaik-baik perhiasan yang pernah aku cipta, yang pernah ada di dunia ini adalah perempuan yang salih. Masya Allah. Jadi orang-orang yang mana yang diberikan hidayah, yang mana diberikan kepahaman dan keinginan kepada agama, mereka ini bukan sahaja wanita yang baik di sisi Allah, tetapi mereka adalah orang yang telah disebut dalam hadis sebagai wanita tercantik di dalam dunia ini. Bahkan ada dalam riwayat yang lain menyatakan perempuan yang salihah akan lebih cantik daripada bidadari dalam syurga. Nanti awak tambah kan. Nampak nak jadi bidadari, nampak? Jadi maksudnya di sini, setiap mereka yang mana yang melaksanakan perintah Allah secara total, secara menyeluruh, maka kehidupan dia bukan saja di dunia diberkati, di akhirat juga dia diberkati. Dan diangkat dengan darjat dia lebih mulia daripada malaikat. Orang-orang yang manusia yang baik ini, mereka lebih mulia dan lebih tinggi darjat dia daripada malaikat. Sebab tu kalau kawan-kawan kita gurau kita, kau ni macam malaikat lah Ryan, boleh nak gurau je, tak ada masalah. Sebab memang betul, kalau orang tu baik, memang darjat dia lebih tinggi daripada malaikat. Sebab apa darjat lebih tinggi daripada malaikat? Malaikat tak ada? Okey, logik. Tapi antara explanation yang lain, malaikat tidak buat pilihan. Malaikat tak ada buat pilihan. Kalau Allah kata, kamu berzikir kepada aku, daripada mula dia dicipta sampailah pengakhiran kehidupan dia, dia sentiasa berzikir kepada Allah SWT. Manusia, kalau hari ini dia pilih untuk buat satu perkara yang mungkar, dia boleh buat. Kalau hari ini dia pilih untuk tidak dekat dengan agama, dia boleh buat. Tetapi kalau dia memilih untuk dekat dengan agama, wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, Allah Subhanahu wa taala sentiasa dekat dengan hamba-hamba yang ingin dekatkan diri dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh sebab yang demikian, wanita terutamanya kalau dia rapat dengan Allah, dia tahu dia buat ni, dia fikir untuk urusan ataupun kelebihan akhirat dia, maka dia diangkat darjatnya begitu tinggi, seperti mana tingginya darjat-darjat lebih daripada malaikat yang ada. Baik, itu dua hadis. Ada lagi hadis yang nak kongsi tentang perempuan ni, ada kan? Okey, awak explain tu. Boleh? Okey, sila.
Tadi Ustaz Zahri ada cakap tentang wanita suka kecantikan. Memanglah sekarang ni it's all about beauty. Semua nak cantik. Pantang ada produk cantik, semua akan beli. Because memang itulah lumrah kita perempuan nak cantik. Apatah lagi macam bila saya sendiri nak tutup wajah saya dengan nikah ni pun bukan satu perkara yang mudah. Pertama kali terfikir tentang nikah ni pun bukan, I never thought that I would do this. Tak pernah terfikir lah yang saya akan buat. Jadi bila kita faham dan saya tahu ganjaran dan juga apa yang akan diperoleh, maka saya korbankan apa yang saya paling suka, itu tentang kecantikan. So dikatakan, dia tadi sambung sikit tentang isteri solehah, wanita syurga ni. Dia kata tidak kira bagaimana rupa seseorang wanita itu, jika dia buat apa yang Ustaz Haris cakap tadi tu. Dia kata 4 benda, which is menunaikan solat, puasa bulan Ramadan, taat suami dan juga menjaga kehormatan, maka mereka ini adalah jauh lebih cantik. Wanita syurga ataupun wanita di dunia ini jauh lebih cantik daripada hurul ain, iaitu bidadari syurga. Dalam tafsir Ruhul Ma'ani, Hadrat ada disebutkan oleh Hadrat Ummu Salamah radhiyallahu anha, dia mengatakan, dia tanya Rasulullah, wahai Rasulullah, wanita dunia atau hurul ain yang lebih utama atau lebih cantik? Baginda Nabi SAW menjawab, dia kata wanita dunia ataupun isteri solehah ini jauh lebih cantik daripada hurul ain, bidadari syurga. Dan bila Hadrat Ummu Salamah tanya kenapa, Rasulullah menjawab, mereka jauh lebih cantik daripada hurul ain kerana solat mereka, puasa mereka dan ibadah mereka kepada Allah SWT. Dan Allah menutupi wajah mereka dengan cahaya. Dan kecantikan seseorang yang beralaskan cahaya Allah ni tidak boleh digambarkan dengan akal fikiran. Dan kurniaan cahaya ini tidak diberikan kepada hurul ain, dan ia hanya khas ataupun eksklusif kepada wanita dunia sahaja, ataupun isteri solehah, ataupun wanita syurga sahaja. Dan kalau there's another one I read actually, kebanyakan dalam A Gift for a Muslim Bride, dia kata Imam Ibn Qayyim dia menyebut dalam sebuah hadis sahih dalam Musnad Imam Ahmad bin Hanbal. Dia cakap, dia menyebut, dia kata apabila seorang lelaki beristerikan hurul ain, bila seorang lelaki beristerikan bidadari syurga, maka pada ketika itu datang seorang wanita lain yang kecantikannya boleh mampu membuatkan seorang raja melupakan wanita-wanita lainnya. Macam tu sekali macam cantik. And then dia kata, dan wanita itu adalah isterinya ketika di dunia. Dan itulah keistimewaan yang Allah berikan kepada wanita solehah ataupun isteri solehah, jauh lebih cantik berbanding ataupun menjadi ratu kepada hurul ain, ratu kepada bidadari syurga. Dan dia menjelaskan lagi, dia kata, pernahkah seorang raja ataupun bolehkah seorang raja memikirkan tentang para bidadari di hadapan ratunya? Of course not. Dia ada ratu, kenapa nak fikir tentang bidadari? Ratu way beautiful dan ataupun lebih tinggi taraf daripada bidadari. Dia kata itu kerana Allah menggunakan 70 kali ganda kecantikan luar biasa kepada isteri solehah, wanita syurga, berbanding hurul ain ataupun bidadari syurga. Dan dia sambung sikit bawah, dia kata bila ditanyakan kenapa, dia kata kerana wanita-wanita syurga ini berbanding hurul ain, mereka melalui kesusahan sewaktu di dunia dalam memperjuangkan di jalan Allah dan juga menunaikan kewajipan yang disyariatkan. That's why wanita kita, kalau kita korban pada hari ini, ketika ini dunia kita ikut apa yang disyariatkan, we sacrifice this and that for the sake of ganjaran yang kita akan dapat nanti. I think bila kita faham dan benda tu masuk dalam jiwa, meresap dalam hati, we would sacrifice anything and everything because we want that. Of course, kita nak kecantikan yang 70 kali ganda luar biasa lebih daripada bidadari syurga tu, because we know that whatever that we have now, mungkin ialah kita akan as we age, benda tu kecantikan tak kekal. Dan hari ni kita cantik, mungkin in 10 years time this thing will go off. Dan if we sacrifice this today, we will get a better reward in akhirat, insyaAllah.